fokus. Okey, cermin cekung, sinar yang selari akan difokuskan pergi ke F. Di mana cahaya akan difokuskan pada titik F ini. Jarak daripada F ke P, kita akan lihat istilah nanti. Okey, istilah-istilah kita akan lihat satu persatu nanti. Okey, ini secara kasar dulu. Kemudian cermin cembung, ia akan dipantulkan seolah-olah. Okay. Ia akan dipantulkan seolah-olah berasal daripada F. Okay, cermin cekung dipantulkan pergi ke F. Cermin cembung dipantulkan seolah-olah dari F. Okay, saya harap dapat faham dua keadaan ini. Saya ulang balik. Cermin cekung dipantulkan ke titik fokus. Cermin cembung dipantulkan seolah-olah berasal dari titik fokus. Titik fokus ialah F. Okay, kemudian kita lihat apa istilah untuk C, P dan seterusnya. Okay. Pasi utama, istilah pasi utama ialah garis lurus yang menerusi pusat kelengkungan dan kutub sfera cermin. Okey, di mana P ini ialah kutub sfera dan C ini adalah pusat kelengkungan. Itu kalau kita sambungkan lengkungan cermin ini. Contohnya katakan kalau saya sambungkan, dia akan menghasilkan satu bulatan di mana C ini adalah pusat kelengkungan tersebut. Okey, jadi garis yang menyambungkan titik C, F dan P itu adalah paksi utama. Istilah-istilah ni aku kena ingat sebab dalam SPM tahun lepas keluar satu soalan tanya apakah maksud suatu keadaan tertentu. Okey, kemudian pusat kelengkungan itu C, pusat sfera yang menghasilkan cermin cekung dan juga cermin cembung. Okey, C ialah pusat sfera. Ya. Okey, seterusnya jari kelengkungan. Okey, apa dimaksudkan jari kelengkungan? Yang diberikan dengan simbol A. Jari kelengkungan ialah jarak antara C ke P ataupun jari yang ini. Jari kelengkungan sfera tersebut ataupun jarak antara C iaitu pusat kelengkungan dan P. Okey, P apa? P ialah kutub cermin. Ya. Okey, istilah seterusnya titik fokus. Okey, ini saya dah katakan, saya dah terangkan tadi, dan dalam SPM tahun lepas ada satu soalan diminta apakah dimasukkan dengan titik fokus. Tapi tahun lepas ditanya apakah dimasukkan titik fokus kanta. Okey, apa dimasukkan titik fokus? Titik fokus ialah satu titik yang terletak pada pasi utama sfera cermin sfera, iaitu untuk cermin cekung, sinar cahaya yang selari dengan pasi utama akan tertumpu pada titik ini. Okay. Kalau sfera cekung, titik fokus ialah satu titik di mana sinar cahaya selari akan difokuskan kepada titik ini. Itu bagi cermin cekung. Kalau cermin cembung, seperti saya katakan pada awal tadi, sinar cahaya
akan dipantulkan seolah-olah berasal dari titik tersebut. Okay, titik itu adalah titik fokus. Untuk cermin cembung, sinar cahaya yang selari dengan pasti utama seolah-olah tercapah dari titik tersebut. Okay, jadi dalam soalan jika tanya apakah dimasukkan dengan titik fokus cermin sfera. Jadi titik fokus cermin sfera adalah titik di mana sinar cahaya yang selari akan difokuskan kepada titik tersebut bagi suatu cermin cekung. Itu istilah kalau ditanya apakah dimasukkan dengan cermin cekung. Kalau titik fokus cermin cembung adalah titik di mana sinar cahaya yang selari akan dipantulkan seolah-olah berasal dari titik tersebut bagi suatu cermin cembung. Okay. Kemudian istilah seterusnya, yang ini sebenarnya juga ada dalam teks awak, jarak objek. Okay, jarak objek. Jarak objek biasanya kita gunakan simbol U. Jarak dari objek ke kutub cermin. Okay, katakan. Okay, sepadan dulu ini. Okay, katakan jika objek berada di sini. Okay, jadi jarak objek ke kutub cermin ini adalah jarak objek dan simbolnya adalah U. Okay. Jarak objek adalah jarak dari objek ke kutub sfera cermin, dan di mana P ialah kutub sfera. Okay. Kemudian istilah seterusnya jarak imej. Jarak imej ialah jarak dari imej ke kutub sfera. Okay. Contohnya katakan imej berada di sini. Okay. Kalau imej berada di situ, jadi jarak ini adalah jarak imej dan simbolnya adalah U. Okay, simbol jarak imej adalah U. Sama juga seperti kata simbol jarak imej adalah V. Okay, sama seperti kata jarak objek U, jarak imej V. Okay, keadaan ini juga sama bagi kedua cermin cekung dan cermin cembung. Kemudian panjang fokus. Okay, apakah dimasukkan dengan panjang fokus? Okay, panjang fokus adalah jarak antara titik fokus iaitu F huruf besar. Okay, ini kena betul. F huruf besar adalah merupakan titik fokus. Jadi panjang fokus simbolnya F huruf kecil. Jarak antara titik fokus dengan kutub sfera cermin ataupun kutub cermin sfera. Itu jarak antara F dan P. Okay, itu jarak ini. Ini adalah panjang fokus. Jarak antara titik fokus F besar dan kutub cermin sfera. Okay. Bagi panjang fokus, kita guna simbol huruf F kecil. Okay. F besar untuk titik fokus, F kecil untuk panjang fokus. Okay, ini untuk tarifan-tarifan yang telah saya bincangkan tadi. Okay, dan ini saya harap awak ingat dan boleh rujuk ada dalam buku teks. Okay, seterusnya lihat jadual 6.1 dalam buku teks, panduan melukis
rajah sinar bagi cermin sfera. Okay. Dalam bahagian sebelum ni kita lihat panduan melukis rajah sinar bagi suatu kanta. Okay. Kemudian kita lihat pula bagi cermin sfera. Dan ini juga saya yakin sebenarnya sudah belajar dalam subjek sains semasa tingkatan 3 ataupun semasa menengah rendah. Okay. Walaupun mana pun kita lihat sekali lagi. Dan saya harap ia tidak menimbulkan sebarang masalah. Okey. Yang pertama, bagi cermin cekung, sinar cahaya yang melalui C akan dipantulkan balik mengikut lintasan asal. Okay. Apa-apa sinar yang melalui C, tak kisahlah daripada atas ataupun bawah, okay, asalkan ia melalui C. Katakan, okay, itu saya lukis sinar baru melalui C. Ia akan dipantulkan balik ikut laluan asal ataupun lintasan asal. Tak kisah daripada bahagian mana pun. Jika ia melalui C, ia akan dipantulkan balik ikut lintasan asal. Okey, itu bagi cermin cekung. Kemudian cermin cembung, jika sinar cahaya yang menuju kepada C, dikatakan ada satu sinar ditujukan ke C. Di mana kalau kita sambungkan bagi cermin cembung, ia akan sampai ke C. Jadi sinar cahaya yang menunjukkan ataupun ditujukan kepada C akan dipantulkan balik mengikut lintasan asal. Okay. Ada soalan tak bagi kes pertama ni? Ada ya? Okey. Kemudian yang kedua, seperti saya kata awal-awal tadi, sinar cahaya selari dengan paksi utama bagi suatu cermin cekung akan dipantulkan ke titik fokus ataupun akan dipantulkan melalui titik fokus F. Kemudian cermin cembung, sinar cahaya yang selari dengan paksi utama akan dipantulkan mengikut ataupun akan dipantulkan seolah-olah berpunca dari titik fokus F. Kalau lihat kat sini, cermin cembung kita guna perkataan seolah-olah. Cermin cekung melalui. Okey, saya ulang balik. Cermin cekung, sinar cahaya yang selari dengan paksi utama dipantulkan melalui titik fokus F. Tetapi cermin cembung, sinar cahaya yang selari dengan paksi utama dipantulkan seolah-olah berpunca dari titik fokus F. Okey, dan yang ketiga, sinar cahaya yang melalui F dipantulkan selari dengan paksi utama. Okay, kalau lihat ia sebenarnya songsangan pada yang kedua tadi. Yang tadi selari pergi ke F. Kemudian yang ketiga ini melalui F akan dipantulkan selari. Yang itu bagi cermin cekung. Kemudian bagi cermin cembung, sinar cahaya yang menuju F dipantulkan selari dengan paksi utama. Okey, cermin cembung, sinar cahaya yang menuju F akan dipantulkan selari dengan paksi utama. Okey, jadi berdasarkan 3 panduan rajah sinar ini, kita boleh menentukan di mana kedudukan imej dan juga ciri-ciri imej yang terhasil daripada cermin sfera. Sama ada cermin cekung ataupun cermin cembung.
Okey, sebagai contoh, terlihat rajah jadual 6.16. Okey, kedudukan objek di infinity. Sebesar kan? Kedudukan objek di infinity. Okey, objek yang berada di infinity, kita anggapkan ia melalui titik fokus. Dia melalui titik fokus. Okay, dan kita lihat balik ini pada panduan rajah sinar, iaitu yang ketiga. Apabila melalui titik fokus, ia akan dipantulkan selari. Ia akan dipantulkan selari. Kemudian yang pertama, panduan pertama, apabila ia melalui C, ia akan dipantulkan balik mengikut lintasan yang sama. Okay, mengikut lintasan sama. Jadi titik persilangan ini adalah kedudukan imej. Okay, imej terhasil di sini. Dan daripada imej yang terhasil, kita boleh lihat ciri-ciri imej. Iaitu okey, ini kedudukan imej yang terhasil di mana V sama dengan F. Okey, V adalah jarak antara P dan imej. Ini adalah jarak imej V dan jarak imej juga sama dengan panjang fokus. Okay, panjang fokus itu jarak antara titik fokus dan kutub cermin sfera. Okay, bagi kes objek yang jauh, kat sini kita boleh buat kesimpulan bahawa imej terbentuk pada titik fokus. Okay, imej terbentuk pada titik fokus di mana panjang ataupun jarak imej sama dengan panjang fokus. Dan juga imej terbentuk di hadapan cermin. Okey, dan ciri-ciri imej yang terhasil nyata, songsang dan kecil. Okey, imej nyata kerana imej ini boleh ditunjukkan pada skrin. Okey, saya buat catatan kat sini, imej nyata kerana boleh boleh ditunjukkan pada skrin. Dan imej songsang. Kalau terlihat kedudukan imej kepala ke bawah, maksudnya imej adalah songsang. Sebab objek berada jauh mungkin, kita akan tegak macam ni. Imej terhasil dalam keadaan songsang. Dan juga saiz imej adalah lebih kecil ataupun diperkecil. Okey, saya nak recap balik. Jika bagi kanta, okey, jika bagi kanta objek dan imej berada pada bahagian yang sama, imej tersebut adalah imej maya. Itu bagi kanta. Imej dan objek pada bahagian sama, imej maya. Tetapi bagi cermin, jika imej dan objek pada bahagian sama, imej itu adalah imej nyata. Okay, cermin ia berbeza sikit. Kalau objek dan imej pada bahagian sama, imej adalah imej nyata. Ataupun untuk mudah ingat, jika imej di hadapan cermin, imej di hadapan cermin, imej itu adalah imej nyata. Imej di belakang cermin, imej tersebut adalah imej maya. Okay, terlihat keadaan kedua, kes kedua, di mana
objek berada lebih jauh dari C. Okay, C adalah pusat kelengkungan. Okay, kalau terlihat kat sini, ini adalah jarak panjang fokus F dan ini adalah jari di mana C adalah pusat kelengkungan. Dan untuk makluman awak, saya terlupa nak nyatakan tadi pada peringkat awal tadi, R sama dengan 2 kali F. Maksudnya, jari kelengkungan R ataupun jarak C ke P adalah sama dengan 2 kali ganda panjang fokus. Ini saya rasa tak dinyatakan dalam konteks awak. R sama dengan 2F. Okay, jadi saya nak buat catatan sikit. Dan bagi kes ini, imej berada lebih besar daripada panjang kelengkungan R. Iaitu objek berada lebih besar daripada R, U besar daripada R. Ataupun lebih besar daripada 2 kali F. Okey. Pengguna panduan melukis raja sinar, garis selari. Ini selari, dia akan pergi ke F. Kemudian melalui F akan dipantulkan selari. Jadi titik persilangan itu adalah kedudukan imej. Okay, kalau kita lihat daripada rajah, di mana jarak imej terasir ataupun imej terasir di antara F dan 2F. Ataupun antara imej terasir antara R dan ataupun F dan 2F dan R. Okey. Imej terasir di antara panjang fokus F dan jari kelengkungan ataupun di antara 2F. Iaitu R sama dengan 2F. Di mana jarak imej yang terasir lebih besar pada panjang fokus tapi lebih kecil daripada 2 kali ganda F. Dan ia juga dihasilkan di hadapan cermin. Maka hasil ciri imej yang terasir nyata, songsang dan diperkecil. Okay, saya ulang balik. Kenapa dinyatakan imej nyata? Kerana imej dihasilkan di hadapan cermin dan imej tersebut boleh ditunjukkan pada skrin. Okay, maksudnya, kalau kita letakkan suatu skrin pada bahagian ini, kita letakkan skrin di sini, kita boleh nampak imej yang terhasil. Okey, so far ada soalan tak? Asfa, ada soalan so far? Asfa? So far, so good ataupun so far, so blur? Cik Asfa, boleh respon? Azim? Boleh? Okey, yang seterusnya, objek berada pada C. Okey, ingat balik, C itu adalah pusat kelengkungan sfera. Okay, kita letak objek pada C dan guna panduan raja sinar, selari pergi ke F dan melalui F dipantulkan selari. Okay, kita akan dapati bahawa imej terhasil pada titik C. Okay, di mana imej terhasil pada titik C dan juga di hadapan
cermin. Okey, disebabkan imej terasa pada titik C, jarak imej V adalah sama dengan jejari kelengkungan ataupun sama dengan 2F. Itu sama dengan 2 kali ganda panjang fokus. Dan ciri-ciri imej nyata sebab di hadapan cermin ataupun boleh dibentuk pada skrin. Kemudian kedudukan imej songsang. Kita lihat kepala ke bawah, maka imejnya bentuk songsang. Dan yang ketiga, sama saiz dengan objek. Okay, jadi ideanya kat sini, jika objek berada pada C, imej juga terbentuk pada C. Tetapi dalam keadaan songsang, nyata dan saiz yang sama. Okey. Dan kita lihat kes seterusnya. Objek berada antara F dan 2F. Okay, antara F dan 2F. Iaitu antara kedudukan C dan F besar, titik fokus. Okey, kita akan dapati bahawa imejnya menjadi semakin besar dan kedudukan imej ataupun panjang ataupun jarak imej lebih besar daripada R. Di sini juga terdapati bahawa jika objek jarak objek kecil daripada R tetapi besar daripada F, objek tersebut menghasilkan imej yang lebih besar. Okay, ciri-ciri imej nyata, songsang dan diperbesar. Okay, imej nyata dihasilkan, songsang dan saiznya lebih besar. Okay, terlihat yang seterusnya. Jika kita kecilkan lagi jarak imej, jarak objek. Okay, sekarang kita letak objek pada titik fokus. Okay, letakkan objek pada titik fokus. Kita guna panduan rajah sinar. Selari. Okay, yang selari dengan pasti utama, dia akan pergi ke F. Okay. Kemudian, yang melalui C, dia akan dipantulkan balik ikut arah yang sama. Okay. Di mana kalau kita ujurkan, imej akan bersilang di infinity. Tetapi di belakang cermin. Okay. Imej terasa di infinity. Di mana ciri-ciri imej ataupun kedudukan imej di infinity dan juga di belakang cermin. Okey, maka kita menyatakan ciri-ciri imej adalah maya. Imej maya kerana imej terasa di belakang cermin dan kalau kita letak skrin pada kedudukan ini, kita tak boleh nampak imej. Kerana imej berada di infinity. Dan saiz imej juga diperbesar. Selain berada di infinity, kita boleh nampak imej saiznya lebih besar dan berada dalam keadaan tegak. Okey. Kemudian kita dekatkan lagi jarak objek, iaitu U kecil daripada F. Okey, kita guna panduan rajah sinar, selari pergi ke F. Kemudian pergi ke C
dipantulkan balik ikut lintasan asal. Okey, kita lihat di hadapan cermin ia tak bersilang. Kemudian kalau disambungkan pada bahagian belakang cermin, ia akan bertemu pada satu titik. Ini adalah kedudukan imej. Dan ini adalah jarak imej. Di mana kita dapati bahawa imej terasih di belakang cermin dan jarak imej lebih besar daripada jarak objek. Jarak objek, jarak antara P ke objek. Ini adalah jarak objek. Kita akan dapati bahawa V besar daripada U. Okey, jadi ciri-ciri imej maya kerana imej berada di belakang cermin, tegak dan saiznya lebih besar ataupun diperbesar. Okey, kalau kita lihat kat sini, kita boleh buat kesimpulan bahawa semakin kecil panjang ataupun jarak objek, saiz imej semakin besar. Semakin kecil panjang ataupun jarak objek, saiz imej yang terasih semakin besar. Okey. Kemudian bagi kes cermin cekung, cermin cekung, kita guna panduan Raja Sina, panduan melukis Raja Sina. Bagi cermin cekung, kita bincangkan hanya 2 situasi je. Jadi dalam exam biasanya tanya 2 situasi ini saja berbanding dengan cermin cekung. Okey, katakan daripada objek yang jauh, objek lebih jauh dari F, di mana katakan objek berada di bahagian ni. Jadi ini adalah U. U lebih besar daripada panjang fokus. Okey. Selari dengan pasti utama, ia akan dipantulkan seolah-olah berasal daripada F. Dipantulkan seolah-olah berasal dari titik F. Okey. Kemudian sinar yang ditujukan ke F, okey, daripada objek pergi ke F akan dipantulkan balik ikut arah yang sama. Jadi imej terasih pada bahagian yang ini. Itu titik persilangan, di mana kita dapati bahawa imej terasih pada bahagian belakang cermin. Dan ini adalah jarak imej. Dan kita dapati bahawa jarak imej V kecil daripada F. Jarak imej kecil daripada panjang fokus. Dan ciri-ciri imej yang terasih adalah maya, tegak dan diperkecil. Okey. Dan kat sini saya nak awak sentiasa ingat, bagi cermin cembung, imej yang terhasil sentiasa maya, tegak dan diperkecil. Okay, kita lihat bagi kes kedua, imej berada pada kedudukan U lebih kecil daripada F. Okay, U jarak objek. U di mana U kecil daripada F, kita akan dapati bahawa imej terbentuk di sini. Dan sifatnya sama seperti kes pertama tadi. Jarak imej kecil daripada F dan terbentuk di belakang cermin. Imejnya adalah maya, tegak dan diperkecil. Kita boleh buat kesimpulan kat sini. Bagi cermin cembung,
Walau di mana pun berada kedudukan objek, imej yang terhasil sentiasa berada di belakang cermin dan jarak imej kecil daripada F. Dan ciri-ciri imejnya adalah maya, tegak dan diperkecil. Okey, ada soalan setakat ni? Farah ada soalan? Farah, Azlina? Tak ada. Tak ada. Tak ada ke tak ada? Tak ada. Okey. Tak ada. Okay, saya harap yang lain pun. Azim ada soalan cikgu. Okey, apa? Dekat chat. Chat. Okey, saya lihat. Kenapa kalau maya itu tegak, cikgu? Okey, maya tak sepertinya tegak. Tapi bagi kes ini, kalau kita lihat pada kanta ada keadaan di mana imej maya tetapi imejnya sonsat. Okey, tapi bagi kes cermin sfera, kat sini kebetulan bila maya ia tegak. Jadi kita tak boleh buat sama kan. Kita tak boleh buat kesimpulan imej maya mesti tegak, tak boleh. Contohnya katakan bagi kanta, kalau kita dekat balik kanta, jika imej daripada objek yang jauh, jika objek berada di infinity, imej terbentuk adalah imej maya. Tetapi ia terbalik dalam keadaan sonsat. Tapi bagi kes cermin, ia sebaliknya. Maya tetapi tegak. Kita kena lihat imej berdasarkan raja sinar baru kita tentukan sama ada tegak ataupun terbalik. Okey, boleh Aziz? Okey, kita lihat aplikasi. Kita katakan tadi, ni siasat biasa lihat dalam supermarket biasa ada, ataupun dalam kedai runcit, di selekuh jalan. Dan soalan ini pernah dikeluarkan dalam SPM, silap saya tahun 2019. Soalan struktur berkaitan dengan cermin cekung ini. Okey. Di mana aplikasi cermin cekung dan cermin cembung dalam kehidupan seharian? Okey, maaf. Ini cermin cembung. Okey, bila bersemuka nanti kamu lihat dalam mama fizik pun ada. Jadi diletakkan ini untuk menghasilkan, fungsinya adalah untuk menghasilkan medan pandangan yang luas. Okey, ataupun untuk mengatasi bintik buta ataupun kawasan di mana kita tak boleh lihat, pandangan mata kasar kita tak boleh nampak, tapi kita boleh nampak apabila lihat melalui cermin ini untuk mengatasi blind spot. Okey, aplikasi lain cermin muka. Okey, ini biasa awak guna. Okey, ini pun dalam lampu kereta ada permukaan melengkung. Ini aplikasi cermin cembung, cermin cekung. Aplikasi cermin cekung dalam kehidupan seharian. Okey, cermin solid. Cermin cekung digunakan sebagai cermin solid untuk menghasilkan imej yang diperbesar bagi memudahkan persolekan. Okay, ini yang perempuan biasa faham lah. Kenapa perlunya imej yang lebih besar. Saya rasa lelaki tak kisah sangat. Okay, ini seperti saya katakan tadi. Dalam ini ada cermin melengkung. Okay, pemantul dalam lampu hadapan ataupun headlamp kereta.
Okey, sebelum saya jadi cikgu, saya merupakan engineer yang buat lampu kereta untuk model wajah dan model sebelum-sebelum wajah. Jadi tugas saya ialah untuk menghasilkan sebiji lampu ini. Di mana daripada bahan mentah yang bentuknya seperti seketul margarin, dan end product ataupun hasil yang terakhir sekali adalah lampu yang berbentuk macam ni contohnya. Bagi antara model kereta yang saya buat, hampir keseluruhan iaitu daripada Proton, Mazda, Toyota, Opel. Yang saya tak buat BMW, Merc. Itu je. Model lain saya boleh katakan hampir, boleh katakan 80 hingga 90% kenderaan yang ada di dunia. Okay. Contoh lampu, di mana cermin parabola cekung digunakan sebagai pemantul dalam lampu hadapan kereta untuk mengekalkan keamatan cahaya pada jarak jauh, terutama semasa memandu. Mana kalau kita lihat ada bulb diletakkan, di mana mentu ini diletakkan pada titik fokus. Okay, saya nak ingat, mentu diletakkan pada titik fokus supaya sinar cahaya yang dihasilkan dipancarkan ke jarak yang lebih jauh. Okay, sebenarnya ada dua bulb. Kalau lihat kereta ayah awak nanti, selepas kelas ni awak lihat lampu kereta, ada dua bulb ataupun dua kedudukan. Lampu yang menghasilkan jarak lebih jauh ataupun mentu yang menghasilkan sinar cahaya dipancarkan pada jarak yang lebih jauh berada pada kedudukan titik fokus cermin cekung tersebut. Di mana apabila mentu diletakkan pada titik fokus, sinar cahaya dipancarkan selari dengan pasti utama, jadi dapat dipancarkan pada jarak yang lebih jauh dan membantu pemandu untuk melihat keadaan yang lebih jauh. Okey, aplikasi lain. Ini seperti saya nyatakan pada awal tadi, cermin cembung, kita boleh lihat pandangan di sebalik selekoh yang kita tak boleh nampak dengan mata kasar. Ini contoh di kedai runcit. Okey, kemudian ini cermin pada side mirror kereta. Biasa ada colornya, ada ditambah side mirror cermin yang kecil bentuk bulat untuk juga untuk melihat, untuk memastikan medan pandangan yang lebih luas. Okay, ini adalah contoh-contoh aplikasi cermin cembung dalam kehidupan seharian. Okey. Ini telah saya jelaskan tadi untuk menghasilkan medan penglihatan yang luas ataupun meluaskan medan penglihatan pemandu. Okay, kemudian dalam supermarket ataupun kedai ataupun permis biasanya digunakan untuk tujuan pengawasan kerana ia menghasilkan medan pandangan yang lebih luas. Okey, ini juga cermin kereta, cermin pandang belakang. Membolehkan pemandu melihat kenderaan yang datang dari arah belakang. Okey, dan kemudian yang terakhir sekali ialah tamat. Okey, ada soalan? Jadi secara kasarnya kita dah habis silibus untuk tingkatan 4. Jadi kelas-kelas seterusnya adalah merupakan kelas kita insyaAllah kita akan buat ulang kaji dan kita akan lihat contoh-contoh soalan peperiksaan. Okey, ada soalan so far? Ada? Tak ada. Boleh ya? Budak Wali? Orang yang sentiasa muda pada masa.
Okay, kalau tak ada, kita berhenti kat sini. Dan terima kasih kerana menghadiri kelas hari ini. Dan saya rasa saya akan bagi hadiah kepada seorang pelajar yang paling aktif waktu PKP. Yang paling aktif ni maksudnya selalu hadir ke kelas, selalu buat latihan dan selalu bertanya. Saya akan bagi hadiah. Setakat ni saya dah nampak lah. Kalau tak ada perubahan, saya akan bagikan pada pelajar tersebut. Okey, ada soalan? Sekali last sebelum tak tutup. Dalam keadaan 3, 1, 2, 3. Okey, terima kasih kerana menghadiri kelas hari ini. Assalamualaikum. Boleh bersurai dan bersedia untuk kelas yang seterusnya. Terima kasih, Cikgu. Terima kasih, Cikgu. Terima kasih, Cikgu.